Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Sri Cendekiawan. Okey, pada hari ini saya akan membahaskan mengenai satu topik yang hari itu pernah menghangatkan situasi negara, di mana ada dakwaan yang mengatakan bahawa para meswara, iaitu raja pertama yang juga merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka, sebagai orang India, bukannya orang Melayu. Okey, hujah yang digunakan pada saya sangat menarik kerana dia menggunakan sejarah Melayu ataupun Salaratus Salatin, karangan daripada Tun Sri Lanang, atas arahan Raja di Hilir, iaitu Raja Abdullah, yang kemudian menjadi Sultan Abdullah Ma'ayad Shah. Okey, yang menariknya, mereka menggunakan sejarah Melayu untuk mengatakan bahawa para meswara itu orang India. Okey, kenapa dia kata begitu? Kerana dalam sejarah Melayu ada menyebutkan bahawa suatu hari Iskandar Zulkarnain daripada Macedonia, ataupun secara mudahnya kita faham adalah Alexander the Great. Okey, dia kata Iskandar Zulkarnain ini telah menyerang negara India, telah menyerang sebuah kerajaan yang besar, iaitu kerajaan Kedah Hindi, yang diketuai oleh Raja Kedah Hindi. Dan apabila berlaku perang menyebabkan Raja Kedah Hindi kalah, dan untuk mengambil hati Iskandar Zulkarnain ataupun Alexander the Great, maka Raja Kedah Hindi ini telah mengawinkan anak dia, iaitu Puteri Syahrul Bariyah, dengan Iskandar Zulkarnain. Okey, hasil daripada perkahwinan mereka ini, perkahwinan tak lama, sekejap je. Okey, hasil daripada perkahwinan mereka ini, mereka mendapat seorang anak, iaitu Raja Sulan. Okey, daripada Raja Sulan inilah lahirnya Raja Suran. Okey, Raja Suran inilah yang bertindak menyerang negeri-negeri Melayu, ataupun lebih tepat kita panggil sebagai Rajendra Chola. Lebih kurang daripada Rajendra Chola satu, ataupun Raja Suran, yang bertindak menyerang kerajaan Gangga Negara, kerajaan Kalangkiu, dan juga menyerang kerajaan Sriwijaya. Okey, daripada Raja Suran inilah kemudiannya lahirnya Sansa Purba. Okey, ada tiga orang adik-beradik tu, Nila Pahlawan, Nila Krishna, Nila Utama. Okey, Nila Utama tu Sansa Purba lah. Okey, daripada Sansa Purba lahirnya Sang Nila Utama. Okey, Sang Nila Utama ni merupakan pemerintah pertama kerajaan Temasek ataupun kerajaan Singapura. Okey, apabila baginda mati, Singapura diwariskan oleh, tak pasti anak dia ke cucu dia, wallahualam, tapi dia diwariskan kepada Seri Paduka, Pekerma Wiradiraja. Okey, apabila Seri Paduka Pekerma Wiradiraja mangkat, baginda telah digantikan oleh seorang lagi yang diberi nama Seri Paduka Rana Wirakerma. Okey, dan apabila Seri Paduka Rana Wirakerma meninggal, dia kemudiannya diganti oleh Parameswara. Okey, Paduka Seri Maharaja Parameswara. Okey, di sinilah yang menarik, apabila sejarah Melayu mengatakan bahawa Parameswara itu merupakan keturunan daripada Raja Suran, kemudian Raja Sulan, dan daripada keturunan Puteri Syahrul Bariyah, hasil perkahwinan dengan Iskandar Zulkarnain. Okey, nanti kita akan jawab benda ni. Okey, apabila Parameswara memerintah Temasek tak lama, lebih kurang 2 tahun, 3 tahun begitu, semasa pemerintahan baginda telah berkahwin dengan anak bendahara, iaitu Sang Rajunatapa. Okey, berkahwin dengan anak Sang Rajunatapa, bendahara Temasek pada waktu itu. Tapi disebabkan anak Sang Rajunatapa ni cantik dan mendapat keistimewaan, mendapat layanan istimewa daripada Parameswara, maka gundik-gundik baginda dan juga pembesar-pembesar yang jahat ni telah membuat fitnah bahawa anak Rajunatapa ni, anak perempuan Rajunatapa ni telah berzina dengan seorang lelaki yang dikatakan salah seorang panglima tentera, wallahualam. Okey, kemudian Parameswara ni dia termakan. Okey, dia termakan dengan hasutan tersebut. Baginda tanpa usul periksa telah mengarahkan supaya anak Rajunatapa tersebut dihukum sula di Pasar Temasek pada waktu itu. Dekat mana Pasar Temasek tidaklah dapat diketahui, tapi kemungkinan terletak di Kampung Gelam, Singapura, sebab situ adalah kawasan pemerintahan lah. Kalau kita tengok, kawasan itu adalah kawasan pemerintahan orang Melayu. Okey, kemudian apabila anak dia dihukum bunuh, Rajunatapa tak puas hati.
Okey, yang tak puas hati apabila anak dia itu diaibkan. Dia tak kisah kalau anak dia dibunuh. Kerana memang orang Melayu ni dia telah buat satu adat di mana demang lebar daun dengan Sang Sepurba ni buat adat yang mana kalau raja zalim sekalipun rakyat Melayu akan setia. Tetapi apabila raja mengaibkan anak Melayu, maka pemerintahan dia akan hilang. Ini adalah wadat yang dimeterai antara Sang Sepurba, seorang raja, dengan bendaharanya Demang Lebar Daun. Okey, jadi dia tak puas hatilah. Kerana apa? Kerana dia memalukan, mengaibkan dan secara tidak langsung itu telah melanggar wadat yang telah dimeterai oleh pemerintah dan juga rakyat pada zaman Sang Sepurba. Jadi apabila keadaan itu berlaku, Sang Rajunatapa ni telah menulis surat. Okey, dia tulis surat kepada Betara Majapahit. Ataupun mungkin pada waktu itu diperintah oleh Betara Wikramawardhana. Jadi dia tulis surat. Okey, dalam surat tu dia meminta bantuan Majapahit supaya menghantar tentera ke Singapura. Okey, dan dia akan membantu Majapahit untuk mengalahkan Singapura pada waktu itu ataupun mengalahkan Temasek. Jadi Majapahit telah menghantar lebih kurang 300 jong kapal dan sebagainya dan lebih kurang 2 keti tentera. 2 keti ni kalau dalam bilangan kita 200,000 lah. Bilangan moden 200,000, zaman dulu kita panggil 2 keti. Okey, jumlah sebenar wallahualam mungkin sebenarnya lebih kecil. 2 keti itu mungkin pada saya untuk menunjukkan jumlah untuk memperbesarkan, ada unsur hyperbola. Tetapi mungkin jumlahnya lebih kecil. Okey, dia hantar. Jadi Betara Wikramawardhana ni telah menghantar tentera dia 2 keti tadi dan berlakulah perang antara Temasek dengan Majapahit tadi. Dan apabila Temasek tadi dah tak mampu bertahan, dia pun masuk dalam kota dan lebih kurang sebulan kemudian mereka mengalami kebuluran di dalam kota. Makanan dah habis dan sebagainya. Jadi Sang Rajunatapa tadi, bendahara tadi telah membuka pintu kota dan tentera-tentera Majapahit dengan senang berjaya mengalahkan kota Temasek. Pada waktu itu, Parameswara, Sri Paduka Maharaja Parameswara telah berjaya melarikan diri dan kemudian dia membuka negeri. Okey, yang ini adalah kisah mengikut sejarah Melayu. Okey, kalau ikut Suma Oriental yang ditulis oleh Tom Perez, seorang pelayar daripada Portugis, dia mengatakan bahawa Parameswara ni adalah anak kepada pemerintah Palembang pada waktu itu, iaitu Sam Agi. Okey, apabila Majapahit telah lemah, maka Parameswara ni telah menggelarkan diri dia Mora ataupun seorang yang berani. Jadi bila dia mengisytiharkan diri dia sebagai orang yang berani ataupun dia menentang Majapahit pada waktu itu, maka berlakulah perang antara Palembang di bawah pimpinan Parameswara dengan Majapahit. Perang tersebut dimenangi oleh Majapahit dan Parameswara telah melarikan diri ke Temasek dan kemudian dia membunuh Temagi. Kemudian Siam marah dengan dia. Okey, jadi dia melarikan diri ke Melaka dan membuka Melaka dekat Sungai Bernam. Okey, sumber yang ketiga adalah sumber daripada Kelantan. Yang mana mengikut sumber Kelantan, okey, dia mengatakan bahawa Parameswara ini memang raja asal di Temasek. Okey, apabila kerajaan Cermin dekat Kelantan tu telah tewas, Parameswara telah melarikan diri. Okey, kesempatan ini telah diambil oleh kerajaan Ayutthaya untuk merajakan Singa-Singa ataupun Temagi sebagai raja Temasek. Okey, bila keadaan semakin aman, Parameswara telah kembali semula ke Temasek dan menyatakan dia menyerah diri. Okey, dia menyerah diri kepada Temagi. Dan pada waktu yang sama dia telah menawarkan Temagi satu persekutuan di mana dia mengatakan jika Temagi berjaya mengalahkan Ayutthaya, Temagi akan menjadi raja Kelantan dan dia akan menjadi raja Temasek. Okey, tapi belum lagi rencana itu berjaya, Parameswara menghidu Temagi mungkin akan mengkhianat. Jadi dia telah membunuh Temagi. Bila dia telah membunuh Temagi, abang kepada Temagi tersebut, abang kepada Temagi iaitu Sultan Ismail daripada kerajaan Patani telah meminta bantuan daripada Siam untuk menyerang Parameswara.
Okey, jadi Parameswara telah melarikan diri dan kemudian mengasaskan kerajaan Melaka. Okey, itu asal usul Parameswara. Jadi adakah benar Parameswara itu merupakan seorang India? Okey, pertama ada yang mengatakan Parameswara ini seorang India kerana nama dia diambil daripada bahasa Sanskrit. Parameswara bermaksud Tuhan Yang Esa. Pada saya, pada waktu itu menggunakan nama Sanskrit ataupun menggunakan nama daripada India merupakan perkara biasa. Memang orang Melayu pada waktu itu menggunakan nama daripada India. Itu sebabnya pengaruh daripada agama Buddha dan juga agama Hindu. Dan Parameswara sendiri sebenarnya agama dia masih, pada saya masih tidak jelas sama ada dia seorang Buddha ataupun dia seorang Hindu. Kalaulah Parameswara ini dikatakan berasal daripada Palembang. Kalau dia berasal daripada Palembang, maksudnya Parameswara ini mungkin merupakan keturunan daripada kerajaan Sriwijaya. Mungkin Saki-Baki keturunan Diraja Sriwijaya. Jadi kita tahu bahawa Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan Buddha dan tidak mustahil sebenarnya Parameswara itu sendiri merupakan seorang Buddha, bukannya seorang Hindu. Itu teorinya. Okey, pada saya penggunaan nama India itu tidak menjelaskan apa-apa. Tidak menjelaskan bahawa Parameswara itu adalah orang India. Okey, tidak menjelaskan. Okey, yang kedua berkenaan dengan keturunan daripada India. Okey, mengatakan Parameswara itu asalnya keturunan daripada India, itu daripada Puteri Syahrul Baghriyah yang berkahwin dengan Iskandar Zulkarnain. Okey, benda ni kita kena ingat, memang ada dalam sejarah Melayu. Okey, sejarah Melayu ni pada saya separuh merupakan dongengan dan separuh lagi adalah fakta. Okey, apa yang dongeng sebenarnya adalah satu usaha pengarang itu sendiri untuk meningkatkan. Okey, satu usaha pengarang itu sendiri untuk meningkatkan prestis seorang raja. Okey, kalau zaman Hindu atau zaman Buddha, dia mengaitkan raja itu mengaitkan dirinya sebagai dewa raja, menggunakan dewa. Okey, dia adalah wakil dewa dekat dunia ni dan sebagainya. Tetapi apabila Islam datang, dia menggunakan unsur yang lebih Islami, iaitu unsur Islam, iaitu menggunakan Iskandar Zulkarnain. Kerana apa? Kerana Iskandar Zulkarnain merupakan seorang tokoh yang sangat hebat dalam Al-Quran. Begitu juga puteri Raja Kindah Hindi merupakan seorang Islam, iaitu Puteri Syahrul Baghriyah. Okey, dan pada saya, adakah benar bahawa Parameswara itu keturunan daripada Iskandar Zulkarnain? Pada saya itu adalah satu dongengan semata-mata. Pada saya tidak logik. Pertama, tujuan itu sendiri. Okey, pertama ialah kerana tujuan daripada sejarah Melayu itu sendiri sebenarnya dia nak bagi tahu bahawa itu adalah satu teknik, satu cara untuk meninggikan martabat seorang raja. Okey, kenapa dia tak kata keturunan daripada Chola dan sebagainya? Okey, dia tak direct daripada keturunan Chola, kerana kalau dia direct daripada keturunan Chola, sebenarnya dia tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada orang Melayu kerana tak ada unsur Islam. Okey, dan kalau kita tengok sejarah Melayu ni nak mengatakan bahawa keturunan Parameswara itu sebenarnya keturunan orang Islam, iaitu Iskandar Zulkarnain. Dalam konteks orang Melayu, Iskandar Zulkarnain itu Alexander the Great adalah Islam. Okey, berkahwin dengan Puteri Syahrul Baghriyah, orang Islam juga. Dan kalau ikut sejarah Melayu, yang menjadi imam dia tu, yang juru nikahnya adalah Nabi Khidir. Dia gunakan unsur pula Nabi Khidir. Sebab orang Melayu ni memang tak boleh pergilah dengan Nabi Khidir ni. Dia ada rasa hebat situ. Jadi dekat sini dan kita tengok sendiri, okey, bagaimana nenek moyang dia Puteri Syahrul Baghriyah yang Islam dengan Iskandar Zulkarnain dengan Islam dikahwinkan oleh Nabi Khidir seorang Islam, tiba-tiba sampai kepada Raja Suran seorang Hindu. Itu adalah tidak logik. Kalau kita kira seorang yang adalah tidak logik. Jadi pada saya mengatakan Parameswara merupakan seorang India adalah sesuatu perkara yang sangat tidak logik.
tidak mustahil para mesyuarat ada darah India. Tapi dia tetap seorang Melayu. Maksudnya dia darah jauh. Mungkin ada nenek moyang dia daripada India, tapi berkahwin dengan orang Melayu dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan kemungkinan besar. Okey, bukan saja kemungkinan besar, memang sahih bahawa para mesyuarat itu merupakan orang Melayu, bukannya orang India. Okey, pertama, kenapa? Kerana tak ada bukti bahawa para mesyuarat itu orang India. Yang kedua, kisah daripada sejarah Melayu tersebut bukanlah perkara yang sahih. Okey, dia hanyalah satu archetype untuk menunjukkan taraf seorang raja itu sendiri, untuk meninggikan taraf seorang raja itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tidak logik jika puteri Charobariyah yang Islam berkahwin dengan Iskandar Zulkarnain Islam, dinikahkan oleh Nabi Khidir, kemudian tiba-tiba cucu cicit dia menjadi seorang raja Hindu. Tidak logik. Jadi secara tidak langsung kisah tersebut adalah kisah yang dicipta untuk meninggikan para mesyuarat itu sendiri. Dan sebenarnya orang India dengan orang Melayu ni mempunyai hubungan yang baik. Ini kita tak boleh nafikan lah. Dia memang mempunyai hubungan yang baik. Bahkan kalau kita tengok antara orang India, Manipurindam daripada negara India, dia berkahwin dengan anak Srinara Diraja. Kemudian salah cucu dia iaitu Raja Kasim menjadi Sultan Melaka, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Bahkan keturunan bendahara yang lain, contohnya Bendahara Tun Mutahhir sendiri merupakan keturunan India daripada Manipurindam. Dan Tun Sri Lanang sendiri adalah keturunan India daripada Tun Mutahhir. Tetapi walaupun mereka ini ada darah India, tapi kebanyakan mereka sebenarnya sudah bercampur dengan orang Melayu. Manipurindam berkahwin dengan orang Melayu, kemudian berkahwin-kahwin dengan orang Melayu, dan secara tidak langsung sebenarnya darah Melayu itu melebihi darah daripada India. Bahkan kalau kita baca kisah sejarah Melayu dan sebagainya, walaupun kita tahu bahawa Tun Mutahhir itu adalah India Muslim, tetapi dia tidak mengaku sebagai India. Dia mengaku sebagai orang Melayu. Okey, baca sejarah Melayu, contohnya paling jelas ialah semasa nak dilaksanakan hukuman mati terhadap Tun Mutahhir oleh Tun Indra Segara dan Tun Suradiraja. Tun Indra Segara dan Tun Suradiraja telah diarahkan oleh Sultan Mahmud untuk menghukum mati 4 orang, iaitu pertama adalah Tun Mutahhir, yang kedua anak dia Tun Hasan Temenggung, yang ketiga Srinara Diraja besan dia, dan keempat Tun Ali, iaitu menantu dia. Okey, 4 orang ini dihukum bunuh oleh Sultan. Dan apabila nak dilaksanakan hukuman bunuh, Tun Hasan Temenggung itu anak dia nak melawan, tapi dia tak bagi. Tun Mutahhir tak bagi kerana orang Melayu ni, anak Melayu memang tidak ada hak kepada raja, dan dia bagi tahu siapa-siapa pengikut dia yang cuba melawan. Okey, pengikut dia yang cuba melawan arahan Sultan, dia akan tuntut di akhirat. Jadi menunjukkan bahawa dia mengaku bahawa dia seorang Melayu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya yang mengatakan permesyuarat ini adalah daripada orang India sebenarnya tidak mempunyai bukti yang kukuh. Itu hanyalah satu legenda ataupun satu perkataan yang nak menyedapkan diri sendiri saja. Okey, permesyuarat tetaplah seorang Melayu, bahkan keturunannya pun mengaku sebagai Melayu. Tak ada seorang pun keturunan dia, termasuklah Sultan Muzaffar Shah tu yang ada darah keturunan India, mengaku sebagai India. Tak ada. Semuanya mengaku sebagai seorang Melayu. Okey, jadi setakat itu saja, harap dapat menjawab persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.